Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi judul yang diberikan atau yang diamanahkan kepada saya adalah akidah di akhir zaman. Jadi akidah di akhir zaman tu boleh rasa-rasa mungkin yang memberi judul ni dah merasa kita ni banyak pancaroba dah akhir zaman dah. Lebih kurang macam tu. Walau apa pun itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham akidah yang sahihah dulu. Kerana sama ada akhir zamankah, awal zamankah, pertengahan zamankah, semuanya tergantung kepada akidah yang kita miliki, apakah sahihkah atau tidak sahih. Ini yang jelas. Kerana penentu seseorang itu mendapat redha Allah Subhanahu wa taala bukan berada pada waktu bila dia hidup. Kita tahu bahawa ada hadis Nabi SAW bahawa baginda SAW bersabda, iaitu sebaik-baik umat ini adalah umatku yang berada di zaman baginda SAW, dipanggil dengan qarni, kurun aku, lalu kurun yang datang setelahnya dan kurun yang datang setelahnya. Ulama sepakat ittifaq bahawa 3 kurun pertama Rasulullah SAW ini dipanggil kurun yang terpilih, akhyarul ummah. Jadi umat yang terpilih lah kita kata, di mana mereka sebaik-baik umat, sehingga ulama menyebutnya sebagai salafus soleh. Ulama-ulama sebagai as-salafus soleh. Dan direbut nama salafus soleh ni sampai hari ini semua nak ngaku salafus soleh. Padahal maksud salafus soleh ni adalah 3 kurun yang pertama. Maka orang yang tak hidup di 3 kurun yang pertama tak boleh membawa nama salafus soleh. Yang boleh bawa nama adalah khalafus soleh lah. Jangan jadi khalafut toleh. Ini yang bahaya. Toleh ni maksud dia evil lah basically. Tak betul lah. Soleh ni baik, toleh ni yang tak baik lah. Lebih kurang macam tu. Maka walaupun ada hadis baginda SAW menerangkan tentang salafus soleh sebagai umat yang dipilih, dia tidak menolak kemungkinan wujudnya golongan yang hidup di 3 kurun yang pertama tapi membawa bid'ah yang sesat, bahkan boleh menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam. Misalnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini datang setelah wafat baginda SAW, ketika para sahabat masih hidup. Ada seorang sahabat, iaitu Wahsy yang terkenal. Dia ni pembunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni, pakcik baginda SAW yang paling disayangi ni, kan dibunuh, dimakan hatinya, kan, diambil hatinya, diberi kepada Hindun waktu dia belum mendapatkan hidayah. Setelah itu dia dapat hidayah, masuk Islam. Bila masuk Islam berarti kosong, kan, bersih. Basically dia tak bersalah lah. Dia diterima di dalam Islam. Walau bagaimanapun dia berazam untuk dapat berjihad fisabilillah, membunuh orang yang dapat setara lah lawan dia tu. Lebih kurang macam tu. Siapa ni yang paling jahat ni, yang paling kufur, ibarat dia macam tu. Dan Allah takdirkan dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Kerana Musailamah Al-Kadzab ini dia mengaku menjadi nabi. Mengaku menjadi nabi, tuan-tuan. Sebab tu kita kena ada akidah yang sahihah. Kerana orang hari ini terutamanya, tak tahulah dah akhir zaman ke belum, tapi hari ini pun tak malu orang jahil nak ngaku sebagai nabi. Betul kan tidak? Kat Malaysia pun dah wujud. Tak payah jauh-jauh, kita tak pergi negeri lain. Negeri Selangor dah cukup. Kan? Yang mengaku jadi nabi, negeri Selangor, tuan-tuan. Ini. Dan kita kena tahu, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti salaf, waktu zaman salafus soleh, kita panggil ni awal, zaman awal baginda lah kan, pun boleh ada Musailamah Al-Kadzab. Jadi it does not matter, tak kisah kurun berapa pun.
yang menentukan kita masuk sebagai ahli yang mendapat redha Allah SWT adalah berakidah dengan akidah sahihah. Menariknya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita merujuk sejarah, memang zaman baginda Nabi Muhammad SAW is perfect. But kita juga iktiraf, apabila ada masalah akidah, fiqh, tasawuf, baginda SAW dirujuk langsung oleh para sahabat. Tanya, ya Rasulullah, macam ni. Baginda jawab secara langsung. Setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, maka zaman para sahabat dalam bab amal ibadat, tak semua sahabat ni boleh terus ambil dia Nabi dah, kan? Masih ada para sahabat ini bermusyawarah, tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini nyata dalam sejarah. Sahabat tu tak cukup bukti ke tuan-tuan? Kita tahu Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, yang kan terkenal paling pakar dalam ilmu faraid, sehingga Rasul SAW bersyahadah, menyaksikan bahawa kalau kau nak ambil ilmu ni, kau ambil dari dia. Ini contoh dia dalam ilmu faraid. Faraid ni waris lah. Waris. Kita hidup di Malaysia ni dah jadi tasahul bab waris. Bila tengah hidup ni biasa, bila dah wafat je bagi-bagi macam sepakat-sepakat. Yang paling tua rasa, saya berhak dapat rumah yang besar. Yang ni entah ni dapat ini je lah. Contoh dia. Padahal tak boleh macam tu. Faraid ni benda yang pasti. Faraid, sebab tu nama dia fardun, faraid. Benda-benda yang di ashabil furud kan. Maksudnya yang memilikinya itu pasti. Berapa-berapa. Kecuali dah tahu saya dapat 1/8 contoh dia. Misalan dia kan. Zaujah ni dapat 1/8 misalannya. Tapi kerana anak saya ni yelah, saya ni dah tua, tak lama dah pun kan. Saya serahkan hak saya kepada anak saya. Itu baru boleh kan? Tapi kita hari ini biasa tasahul, lepas tu gaduh kan. Gaduh kecari gaduh sebab harta waris. Jadi di zaman para sahabat ini, zaman para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak termasuk ahli fatwa, maka dia akan bertanya kepada sahabat yang lain. Mungkin ada sahabat jarang duduk dengan baginda SAW, dia akan bertanya dengan sahabat yang tahu tentang hukum hakam. Dan perbezaan pendapat di kalangan sahabat itu pasti terjadi. Kita tahu Omar kata, aku dapat baginda dari baginda seperti ini. Lalu yang sahabat lain kata, tak, aku dapat dari baginda seperti ini. Lahirlah khilaf, perbezaan pendapat. Itu dalam bab fiqh, tuan-tuan. Dalam bab fiqh. Sehingga lahirlah fiqh ni. Zaman tu ada yang kata 40 lah mufti para sahabat ni. Ada yang kata tak, 20 je. Lebih kurang macam tu lah. Aisyah dan lain-lain. Ini para mufti-mufti di kalangan sahabat. Lebih kurang itu mazhab lah tu. Lebih kurang itu mazhab lah tu, tuan-tuan. Jadi mazhab Aisyah, mazhab Umar, mazhab Ali, lebih kurang macam tu secara fiqh. Bila datang setelah para sahabat tabi'in, berkecil lagi lah mazhab tu, spesifik lagi. Saya dapat dari para sahabat dari ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya menilai ini dalil dengan ini dengan satu yang ini bercanggah, kan? Ayat ini macam ni, ayat ni macam ni. Ini lebih umum, ni lebih khusus. Dia pun berijtihad, mengeluarkan hukum. Datang Imam Malik, keluar hukum berbeza. Imam Malik kata, aku ni lahir duduk dekat Madinah ni, Darul Hijrah kita panggil. Takkanlah orang Madinah ni tak tahu apa yang Rasul buat kot. Kan? Akhirnya lahirlah mazhab dipanggil ambil qaul ahlil Madinah. Datang Imam Syafi'i, yang cerdik ni. Imam Syafi'i ni memang pandai, cerdik, orang Quraisy, keturunan Rasulullah SAW, termasuk daripada Al-Qarshi. Maka dalam kitab Hasyiah Bajuri, Imam Syafi'i tak boleh terima zakat. Kan Said
atau Said atau dipanggil dengan Al-Qarshi tidak boleh menerima zakat. Tu riwayat dia. Dengan darah yang ada oleh Imam Syafi'i ini, kecerdasan yang ada oleh Imam Syafi'i ini, dia sampai kat Madinah mengaji dengan Imam Malik. Lalu dia nilai, memanglah duduk kat Madinah ni dekat dengan Nabi SAW. Tapi baginda SAW dah 100 tahun lebih dah wafat. Boleh tak Ahlul Madinah ni tersalah ijtihad? Boleh tak? Ini dia kata. Boleh. Jadi kalau boleh, tak bolehlah kita kata Ahlul Madinah ni sumber hukum. Maka Imam Syafi'i menolak Ahlul Madinah. Amalul Ahli Madinah ditolak. Imam Syafi'i tak pakai. Lalu kita yang datang 1400 tahun lepas tu, takkan kita nak kata Imam Malik salah. Takkan nak kata Imam Syafi'i tak tahu. Takkanlah nak kata macam tu. Tapi hari ini dah lahir orang macam ni. Duk mengajar umat untuk mempertikai ulama, duk mengajar umat untuk tidak ikut ulama. Kononnya ulama tak maksum. Kita tolak je ulama ni. Kita nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nak ikut hanya Quran dan sunnah. Baca Quran pun salah. Orang awam baca Quran pun tak reti, Arab tak reti. Hafizahullah sebut hafizullah, ini apa kehengnya? Boleh tergamak nak mencaci maki ulama. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau itu bab fiqh, bab akidah macam mana? Lebih teruk lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita nak kata saya tak nak ikut Rasul, saya nak ikut ulama. Bukan, kita ikut ulama, ikut Rasul. Kalau ikut sejarah lah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran yang diturunkan jelas, bab akidah jelas, bab hadis jelas. Tapi yang namanya hadis ni, kejadian dia macam filem ke yang kita tengok Shakespeare ke? Mana ada, kita tak boleh nampak macam tu. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Ni bukannya ada kamera zaman tu rakam, tak. Yang kita dapat ini adalah transmission. What is transmission? Baginda SAW terjadi sebuah kejadian. Para sahabat meriwayatkannya. Sahabat diriwayatkan lagi oleh para tabi'in. Tabi'in meriwayatkan lagi kepada tabi'in. Sebab itulah transmission hadis. Ada yang dipanggil dengan hadis yang itu bil makna, ada yang bil lafzi. Apakah itu maksud dia? Bil lafzi berarti diriwayatkan secara lafaz verbatim. Macam itulah. Lebih kurang macam tu. Hadis tu itu nas. Dah macam tu, tak ada yang lain dah. Ada yang kata bil makna, ada hadis yang diriwayatkan bil makna. Kenapa bil makna? Maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, orang duk khabarkan apa yang dia nampak ni kadang-kadang tak adalah exactly, tapi lebih kurang macam tu lah. Okey, Dr. Aiman riwayat contoh dia, bukan hadis lah, kisah je. Kisah pada malam yang mulia ini, Dr. Aiman duduk kat depan, dia pakai jubah hitam. Koma pun cerita kat orang yang datang kat luar sana, tak dengar, dia tak nampak. Dr. Aiman pakai jubah hitam. Dalam otak dia jubah hitam macam jubah baju jubah betul-betul lah. Sekali ada orang lain pula riwayatkan, tak, Dr. Aiman pakai jubah hitam yang berlubang-lubang. Contoh dia, tak adalah hitam, nampak putih juga kan. Diriwayatkan bil makna, kadang-kadang tak direct. Contoh lain ada macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman baginda ada satu hadis yang disalahfahami kadang-kadang. Dipanggil dengan hadis jariyah. Hadis jariyah tu perempuan tu dia hamba sahaya tuan-tuan. Dia ini menurut satu riwayat dia ini bisu. Bisu tak boleh cakap. Bisu. Kharsa. Dia bisu. So bila dia bisu ni tuan-tuan, nak cerita hadis tu macam mana nak cerita tu? Jadi ada satu riwayat yang mengatakan kerana dia bisu, maka apabila baginda SAW ditanya status perempuan ni macam mana,
Hamba ni dimerdekakan macam mana? Kerana ada ketentuan, iaitu raqabatin mu'minatin atau raqabah yang ghairu mu'minah. Ini perbahasan dia, hamba yang beriman atau hamba yang tak beriman. So nak tahu status perempuan jariah ni, hamba perempuan ni, dia ini beriman atau tak beriman, maka satu-satunya cara adalah kena tanya dia. Menurut riwayat hadis dia, kalau tulisan yang termaktub dalam hadis, Aina Allah, di manakah Allah? Dia jawab, Allah fis sama, Allah atas langit. Secara terjemahan dia macam tu. Ulama kata, tunggu dulu, hadis tu bil makna. Tak diriwayatkan verbatim, tak seperti exactly macam tu. Bila dia tanya Aina Allah, Allah fis sama, maksud dia perempuan tersebut dia dalam keadaan iaitu bisu. Bila dia bisu, asyarat ila sama. Tapi transmission itu menyebut Allah fis sama, kerana basically dia menunjukkan kepada atas langit. Maksud dia apa? Bukan dia nak tetapkan, Rasulullah SAW menetapkan Allah itu bertempat di atas langit, bukan. Akan tapi nak kata bahawa sesungguhnya hamba tersebut, kalau dia bukan Islam, bila ditanya di manakah Allah, dia akan tunjuk ke berhala. Betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Tentulah dia akan tunjuk dekat berhala-berhala tu, tapi dia tak tunjuk dekat berhala, dia justru tunjuk ke atas langit. Maksud dia menunjukkan keagungan Allah SWT, bukanlah kat berhala-berhala tersebut. Bukan nak kata Allah tu duduk dekat atas langit, bukan. Tapi nak menetapkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kerana disebabkan oleh hadis yang seperti itu, dan banyak lagi nas-nas yang orang mungkin salah faham apabila ditransmit datang setelahnya. Maksudnya bila kita transmit, kan, kita pindahkan riwayat tersebut, kadang-kadang ada orang tersalah faham, kan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang ni, ada yang macam-macam. Oleh sebab itu we need a guidance. Kan? Kita perlu bantuan, kita perlu petunjuk, kita perlu kepada perbahasan ulama. Dan sebab itulah kita ikut ulama. Kalau dalam fiqh mazhab ni ada 4 mazhab: Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu pun ada orang hari ini duk tunjuk pandai, tak nak ikut, saya nak ikut Quran dan Sunnah aja, keluar dia mazhab, tak bermazhab, tuan-tuan. Cakap je, kami mazhab Hambali, tapi tak bermazhab. Mazhab kaul mazhab Hambali pun dia tak pakai. Imam Ahmad ni kaul pun dia tak pakai. Kadang-kadang Pusu boleh tergamak hari ni bila kita sebut, ini geng al-madhabi, dia orang tak nak terima, marah kita bermazhab mazhab Rasulullah SAW. Imam Syafi'i tak mazhab Rasul ke, tuan-tuan dan puan? Imam Malik tak mazhab Rasul ke? Kalau itu bab fiqh. Akidah pula, kami ikut akidah Rasulullah SAW. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, pendiri, bukan dia sebagai yang menyebabkan atau melahirkan mazhab akidah yang baru, bukan. Dia meneruskan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawakan oleh para sahabat, yang turun-temurun sampai kepada tabi'in dan tabi'in, sampailah kepada Abul Hasan Al-Ash'ari, keturunan Abu Musa Al-Ash'ari, tuan-tuan dan puan-puan. Dan diiktiraf, diijma'kan oleh umat. Diijma'kan oleh umat bahawa Abul Hasan Al-Ash'ari ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini dia, tuan-tuan. Abu Mansur Al-Maturidi ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba hari ini, ini geng-geng Asy'ariyah. Asy'ariyah tu ulama-ulama, bukan orang saja, tapi ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dipanggil dengan Asy'ariyah. Mereka ni siapa, tuan-tuan? Al-Imam Abul Hasan Ash'ari ada murid nama dia Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili. Abu Hasan Al-Bahili ada murid namanya Ibnu Furak, Abu Bakar Al-Bakilani, Abu Ishaq Al-Isfaraini. Abu Ishaq Al-Isfaraini dia ada anak juga bernama Al-Isfaraini. Dia ini guru kepada
Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain, tuan-tuan, yang menulis kitab Waraqat Usul Fiqh. Hari ini memanglah orang dah tak pandai usul fiqh. Ditendangnya kata usul fiqh ni tak ada zaman Rasul. Lahir macam tu, tuan-tuan. Memperlekeh, itu geng-geng masuk fiqh, usul fiqh, macam tu lah. Kita ni hadis ni boleh pula macam tu. Usul fiqh tu Imam Syafi'i tulis Ar-Risalah, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni Nasirus Sunnah. Diteruskan tatawur perkembangan ilmu usul fiqh sampai hari ini. Ulama bertengkus lumus menghidupkan, memastikan umat ini ada ilmu usul fiqh. Itu Abu Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini. Dia karang kitab akidah bernama Asy-Syamil fi Usuluddin, Al-Irsyad, Lum'atul Adillah, Ar-Risalah Nizamiyah. Tak cukup alim, tuan-tuan. Dia ada anak murid bernama Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kita duk orang, bukan kita lah, alhamdulillah kita tak perlekeh, tapi orang hari ni perlekeh Imam Ghazali. Ni hadis palsu. Imam Ghazali, tuan-tuan. Imam Ghazali ni ulama mazhab Syafi'i yang semua mazhab lain pakai. Itu Imam Al-Ghazali. Al-Iqtisad fi i'tiqadnya dipakai. Iljamul Awamnya mazhab Maliki nukil. Faisalut Tafriqah mazhab Maliki nukil. Ihya Ulumuddin semua ulama pakai ngaji. Imam Nawawi pun merujuk kepada beberapa petikan daripada Ihya Ulumuddin. Inilah dengan pro and cons, of course. Namanya manusia, ada pro and cons. So Al-Imam Al-Ghazali, dan juga termasuk yang mengambil daripada Abu Ma'ali Al-Juwaini adalah Al-Imam Al-Ansari nama dia, yang mengarang kitab Al-Ghunniyah dalam ilmu kalam. Dia ni ada murid, turun kepada murid, yang mana muridnya juga adalah termasuk salah seorang yang bernama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Khatib Diyauddin Ar-Razi, ayah kepada Fakhruddin Ar-Razi. Lalu lahirlah Fakhruddin Ar-Razi, anak dia lah Ibnul Khatib Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ni karang kitab ni, tafsir kabir 15 jilid. Boleh orang perlekeh, tak boleh ambil dalam tafsir Razi, tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kami yang ni tak boleh, tak boleh pakai ni. Kau nak cari kaun ulama, semua boleh dapat kaun ulama. Bukan macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Metodologi tu tengoklah hujah dia. Dan diterima oleh ulama yang datang setelah dia, bukan bersendirian. Ini tak memperlekeh ulama lah hari ni. Ar-Razi dia perlekeh. Yelah, kita tak heran lah, kerana tok nenek mereka Imam Ibn Taymiyah ni, Imam Fakhruddin Ar-Razi tu, dia hentam habis lah. Ini kita kata ni cerita betul. Dia karang kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Ibn Taymiyah karang kitab nak rad Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebab Fakhruddin Ar-Razi dia karang kitab apa? Daf'u Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab dia menolak tentang Mujassimah. Satu kitab. Ar-Raddu 'alal Mujassimah. Satu kitab tu. Ni kitab tebal ni je, tipis. Jadi Ibn Taymiyah nak lawan balik, tak terima menolak Mujassimah. Mujassimah tak tolak. So nak jadi Mujassimah. Ini Fakhruddin Ar-Razi, alim kabir. Ada Imam Fakhruddin Ar-Razi tak tahu hukum hakam ke, tuan-tuan? Imam Fakhruddin Ar-Razi ni tak tahu ke usul fiqh, padahal dia yang mengarang kitab Al-Mahsul fi Usulil Fiqh. Sebab itu kita kata nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hebat kita tahu rawi ni dhaif, rawi ni tak dhaif, muttasil tak muttasil, hadis derajat dia hasan, hasan li ghairihi, sahih. Kita tahu semacam mana pun, kalau kita tak ada usul fiqh, macam ni kita nak faham fiqh dia? Ini yang ulama kata kena tahu. Kena tahu, kena ada ilmu usul fiqh untuk istinbat hukum. Hari ni istinbat hukum pun dah tak. Sebab apa tak istinbat hukum? Simple je. Tak ada hadis sahih, tak jelas, okey, bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Susahlah macam tu, tuan-tuan. Jadi orang awam semua jadi mujtahid, tak payah hafal hadis lah. Hafal satu hadis je. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Khalas. Tanya ada hadis, tak ada hadis, kullu bid'atin dalalah, habis. Semua jadi mujtahid.
Tuan-tuan dan puan-puan, ni ulama ni dalam bab akidah ni, Fakhruddin Ar-Razi, dia ada murid terus turun sampai kepada Imam As-Sanusi, sampai kepada Al-Imam. Ni kalau kita nak tahu silsilah ilmu dia ni, termasuk ulama hebat di dalam ahli sunnah wal jamaah, Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Dia yang kata bid'ah ada 5. Ada bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib ada, bukan tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, Quran kalau kita ni tak mushaf kan, tak cetak Al-Quran, takut-takut nanti umat ni dah tak ada yang hafal Quran. Betul ke tidak? Jadi zaman sahabat tu tadwinul Quran, kodifikasi Quran tu dianggap bid'ah wajib. Rasul tak buat. Tapi sahabat kata kena. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Sayyidina Umar bin Khattab, dia kata Rasulullah SAW tak solat tarawih kat masjid ni, tak buat. Paling kat rumah 8 rakaat je, kan? Lepas tu dia pergi buat 20. Sayyidina Umar buat 20. Sayyidina Umar bin Khattab tu dia kata inilah bid'ah yang paling nikmat. Ni'matul bid'atil hadhi. Ini dia. Tuan, Sayyidina Umar pun nak kata ke hari ni Sayyidina Umar tu ahlu bid'ah. Tapi benar. Kawan saya Dr. Syuhada, dia pergi umrah. Dia dengar Syekh Arab tu cakap, kalau inilah Umar ni salah ni. Dia pergi tunjuk kat makam Sayyidina Umar, ni Umar ni salah ni. Kalau Umar tak buat, orang tak buatlah bid'ah ni. Dia boleh buat macam tu. Sayyidina Umar ditunjuk macam tu. Boleh pula kita nak biarkan orang macam ni. Janganlah cakap, saya ikut Rasul, tak ikut ulama. Bukan macam tu. Ulama ikut ulama ni ikut Rasul lah SAW. Ini dia. Maka dalam akidah Asy'ariyah ni ulama besar. Izzuddin bin Abdissalam Asy'ariyah, Imam Nawawi Asy'ariyah, Imam As-Subki bapa dan anak Asy'ariyah, tuan-tuan dan puan-puan. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengarang kitab Fathul Wahhab Asy'ariyah. Fiqh akidah dia Asy'ari, fiqh dia Syafi'i, tasawuf dia Syadzili, tariqah Syadziliyah, Abul Hasan Asy-Syadzili, yang juga diiktiraf oleh ulama Imam Tajuddin As-Subki dan lain-lain dalam kitab memuji Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Tiba-tiba hari ni dia orang kata ini geng tarikat ni ahlu bid'ah. Boleh pula tuan-tuan. Ini saya sebut akidah Asy'ariyah ini sadatul ummah. Bukti dia Al-Imam Ibn Ashir dari Yunsi Al-Qarawiyyin, dia sebut dalam kitab dia Fil Aqdil Asy'ari wa Fiqhil Maliki wa Fit Tariqil Junaidi As-Saliki. Kerana dia mazhab Maliki, disebutlah fikih Maliki. Kita akidah Asy'ariyah, fiqh kita Syafi'i, tasawuf kita Imam Junaidi dan Imam Ghazali. Kerana Imam Junaid dan Imam Ghazali ini sama. Ini sama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan cakap ilmu tasawuf ni tak ada pula. Ilmu tasawuf ni dah ada. Imam Abu Talib Al-Makki, Abu As-Siraj At-Tusi, siapa lagi, Abul Qasim Al-Kushairi, Imam Al-Ghazali. Ini semua meriwayatkan kaul Imam Junaid Abul Qasim Al-Junaidi. Bahkan Imam Abul Qasim Al-Junaidi masih ada risalah-risalah akidah dan tasawuf dia yang sampai pada hari ini masih berbicara tentang al-fana wal baqa, ada tersemat dalam kitab tersebut. Jangan pula hari ini kita menafikan fana dan baqa. Ini mazhab Imam Junaid. Bukan tak ada, ada. Asy'ariyah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita diuji oleh dua aliran yang sangat bahaya. Satu yang dipanggil dengan golongan aqlaniyah, rationalism terlebih, atau dikenal pada hari ini kalau dekat negeri Selangor ni golongan liberal lah nak kata. Liberal ni pun dia pakai logik juga kan, dan dia pakai sentimen hak asasi manusia. Dia perjuangkan perkara-perkara yang bersifat apa? Ini persamaan, kebebasan, mengizinkan orang untuk murtad sebebas-bebasnya,
mengizinkan orang untuk mula meruntuhkan dasar-dasar syariat dan akidah. Ini bahaya. Cara mereka bermain samalah. Pakai sains moden, pakai konsep musawah persamaan, human rights dan lain-lain. Sehingga menyebabkan seolah-olah akidah ahli sunnah wal jamaah ni dah tak relevan. Yang relevan ini apa? Kebebasan. Kebebasan akidah ni diibaratkan syarak ni dah bukan, tidak ada qimah, dah tak ikut zaman dah kuno. Maka dari sini lahirlah golongan ingkarus sunnah. Kan? Yang dah tak percaya dah hadis Nabi tak boleh pakai. Akhirnya lahir macam tu, tuan-tuan. Jangankan sampai macam tu, tuan-tuan. Hukum syarak tu dirombak habisnya. Tasawuf tu ditolaknya semua. Orang dah tak payah dah bermazhab, dah tak payah akidah ni, dah tak payah belajar dari ulama. Ulama ni dicaci makinya, jumud. Betul ke tidak? Itu golongan liberal. Lahir golongan lagi satu pula yang dipanggil dengan literalis. Literalis juga macam golongan yang satu. Ini dua saudara kita yang bergaduhlah sesama mereka. Tapi dalam beberapa hal jadi kawan baik. Shake hand. Bukan shake hand biasa. Shake hand tu biasa lah. Boleh memiliki suatu idea yang sama, tuan-tuan dan puan-puan. Geng yang satu ni, literalis ni samalah. Dia memakai konsep falasi. Falasi dia macam mana? Simple lah dia kata. Tuan Datuk Tan Sri ke kan? Tan Sri nak bagi tahu ni, tanya ni. Kira-kira Rasulullah SAW bersabda di khutbah terakhir, aku tinggalkan engkau dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kau pegang pada dia, kau tidak akan sesat. Lalu kita hari ni nak ikut cakap ulama ke nak pegang Al-Quran dan Sunnah? Ini hadis Nabi ni. Nak ikut Rasulullah SAW lah. Jangan dengar cakap ulama. Betul tak? Fallacy. Padahal macamlah ulama tu tak tahu hadis tu. Akhirnya apa? Mengarut lah. Benda yang sabit pun akhirnya dia akan tolak. Kalau nak cakap cerita zaman dulu tak payah cakap, tuan-tuan. Dulu, hari ni dia tak berani dah nak sebut benda tu. Tapi dulu sebut, tuan-tuan. Duk kunut subuh, mazhab Syafi'i kunut subuh, ada hadis sahih. Imam Nawawi kata sahih. Dema terkata tak, hadis ni hadis tak sahih. Hadis palsu ke, hadis lemah ke, tolak. Saya ingat lagi dulu saya pernah lah duk sekolah, masuk kat sekolah madrasah geng literasi ni, literalis ni. Sebelum saya pergi Indonesia, pondok tu saya pergi. Dan memang dia mengajar kat saya, tak boleh kunut, bid'ah. Dia ajar bid'ah, kunut tu bid'ah, tuan-tuan. Tak boleh tipu lah. Hari ni dia kata itu benda khilaf je, Syekh. Tak apa. Depan kita, depan orang autoriti dia kata lah macam tu. Belakang-belakang dengan dia, jangan, bid'ah. Betul ke tidak? Hari ini bila kita baca Yasin, bolehlah, janganlah keras sangat. Ni benda khilaf je, Syekh. Dia kata macam tu. Belakang-belakang jadi tokang apa? Tekong tahlil Yasin ni bid'ah. Ni macam mana, tuan-tuan? Boleh dia kata macam tu. Walhal di dalam ilmu akidah Asy'ariyah, sifat 20 ni dirumuskan kemudian. Ni sifat 20 dirumuskan kemudian. Bukan berarti sifat 20 tu tak ada Al-Quran dan Sunnah. Bukan. Dasar Al-Quran dan Sunnah bagi sifat 20 tu semua ada. Allah wujud, jelaslah. Afillahi syakkun, Kul huwallahu ahad, tak jelas ke? Qidam wal awal wal akhir. Allah SWT awal dan yang akhir. Awal bila ibtidaiyah, wal akhiru bila nihayah. Baqa, yalah baqa, Allah baqi, al-baqi nama ni jelas, kekal, takkan sirna. Qiyamuhu binafsihi, Allah SWT ni berhajat ke kepada makhluk? Berhajat ke kepada mahal? Berhajat ke kepada sesuatu? Perlu kepada mukhasis yang menentukan nasib dia ke? Tidaklah. Laisa kamislihi syai'un, dalil kepada mukhalafatuhu lil hawadis. Demo tak boleh. Tetap kena kata Allah kena ada tangan dengan makna anggota, cuma tak tahu bentuk dia macam mana. Itu dah mujassimah, tuan-tuan. Betul ke tidak? Ni akidah.
Oh, dia kata ini Rasul yang sabda, Quran yang telah sampai kepada kita. Tak boleh takwil, tak boleh. Tapi bila yang lain, jidaru yuridu ayyanqudha. Dalam bahasa Arab, dalam Quran, jidar tu dinding. Yuridu ayyanqudha, nak jatuh. Orang Melayu bila baca pun faham lah. Yuridu ayyanqudha tu nak jatuh, ni dah dekat nak jatuh lah maksud dia. Bahasa Arab memang tu makna dia. Boleh pula ditakwil. Oh, tu bukan ayat sifat. Oh, macam mana tu? Ini contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, sifat 20 yang diajarkan oleh Imam Sanusi sampai kepada kita tu, bukannya tak ada Al-Quran dan Sunnah. Ada. Sumber dia jelas ada. Bukalah dalam kitab-kitab sifat 20. Kalau buka kitab sifat 20 yang koci tu, memanglah tak ada, tuan-tuan. Janganlah buka yang koci tu. Bukalah yang besar, yang tebal, syarah kepada Ummul Barahin, kitab Jauharut Tauhid dan syarah-syarahnya, dan kitab-kitab lain. Dia sebut. Bukan senang macam tu banyak. Oh, tak payah Ustaz, saya nak kembali Al-Quran dan Sunnah yang mudah-mudah. Macam mana tuan-tuan nak baca? Yadullahi fawqa aydihim. Saya tak tahu bahasa Arab Ustaz. Yadun tu maksud dia apa? Tangan. Oh, teruslah difikir dia orang yang tak tahu bahasa Arab tu, tangan. Oh, Allah ada tangan, anggota lah. Kalau dia tak bayangkan macam ni pun, dia bayangkan ada anggota lah minimal. Bahaya, rosak agama ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ini contoh dia. Sebab itu kita perlu kepada bantuan ulama, guidance. Kita perlu guide, kita perlu petunjuk, kita perlu kepada SOP, kita perlu kepada ilmu. Sebab itu kita baca kitab ulama. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh diskurs dalam akidah Asy'ariyah, akidah Sadatul Ummah, yang dibawa oleh ulama-ulama besar. Alam Melayu ni tak payah cakap lah. Jangan alam Melayu je, pergi ke Maghribi lah. Maghribi itu Islam masuk ni kurun pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka itu semuanya adalah Asy'ariyah, majoriti lah hari ni. Still majority. Kita dekat Nusantara ni pun majoritinya Asy'ariyah. Kecuali seorang dua lah yang degil. Ni. So, apakah tidak berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya, pasti berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini. Jadi jangan guna falasi. Atau kita tak boleh nak larang dia. Namanya orang falasi ni, tetaplah guna falasi kan. Ibarat dia orang ni semua nak ngaku dia betul. Cuma nak peringatkan kepada orang awam lah, jangan mudah tertipu. Sebab apa? Saya bagi contoh. Imam Subki sebut, dia panggil kias safsati. Kias tu analogi yang safsati. Safsati ini adalah yang falsi lah, yang tak betul. Saya bagi contoh. Bila kita kata semua kuda berdengus, bunyi macam tu kan, betul tak? Kuda nama dia mesti dia bunyi whining, bahasa Inggeris dia. Lepas tu ada gambar kuda. Dia katalah, ini kuda. Kan? Dia kata, ini kuda. Betul lah, ini kuda tak? Kuda. Maka ini berdengus, whining. Betul ke tak betul lah? Salah kan? Sebab apa? Memanglah kuda ni berdengus. Tapi ini bukannya kuda, ini gambar kuda. Bila dia sebut ini kuda, kind of true lah, betul lah. Kind of. Tapi bila natijah tu dia kiaskan tu, iaitu premis minor, premis mayor, lupa dia orang tolak kias. Dia orang tak terima kias. Tapi betul lah, premis minor, premis mayor gabung, dia buat kesimpulan dia salah kaprah lah. Takkan gambar kuda nak berdengus kot. Samalah macam tu. Quran Sunnah, kita ikut Quran Sunnah. Betul. Ulama, itu ulama, bukan Quran Sunnah. Maka siapa ikut tu tak ikut Quran Sunnah lah. Ini pun sama. Nama dia falasi. Macamlah ulama tu tak ikut Al-Quran dan Sunnah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini. Jadi kita ustaz nak tahu sandaran hukum. Saya nak tahulah hujah dalil dia.
Bukan tak ada dalil, ada dalil. Dibawakan dalil, disebutkan dalil. Itu dalil ustaz, tak sesuai tu, saya rasa tak logik ustaz, saya rojahkan pendapat ni. Itu pendapat ulama tu. Saya ikut Quran Sunnah, saya tak ikut ulama tu. Ulama tu bawa dalil, tu ulama tu yang kata. Saya tak, Rasul tak kata macam tu. Ini susah, falasi. Hari akhirat ni macam ni lah. Akidah hari akhirat, falasi. Akhirnya mulalah mencaci maki ulama, mengajak orang awam mengambil nas Al-Quran dan hadis secara literal, sehingga kan punah ranah akidah umat Islam. Kecil-kecil tak tahu hukum. Di manakah Allah? Allah atas langit. Akhirnya budak tu pun duk bayang Tuhan ni ada duduk sila, duduk kat atas langit tu, bertinggi kat atas langit. Nauzubillah min zalik. Tu rosak akidah tuan-tuan. Budak kecil diajarkan. Orang ajar minimum tu ajarlah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad tu apa? Maksud Allah ni tak samalah dengan makhluk, tuan-tuan dan puan-puan. So Allah ni kat mana? Jangan cakap Allah atas langit. Tak. Allah ini tak perlu kepada tempat. Takkan Allah ni mengisi ruang. Takkan Allah ni perlu kepada tempat. Kena terangkan akidah yang betul. Lalu Al-Quran ini benar. Tapi nak faham, dia kena kefahaman yang benar. Kalau ikut literal, susahlah. Yadullahi fawqa aydihim. Allah ada tangan. Tangan macam mana? Tangan macam ni. Dia percaya Tuhan ada tangan ni. Dia lukis Tuhan. Macam dia. Kufur tuan-tuan kalau jadi macam tu. Betul ke tidak? So kena ajar dengan akidah yang betul. Lepas tu nak ajar akidah, kecil-kecil dah diajarkan. Jangan ikut ulama tu, nanti syirik. Ikut ulama tu, ini budak kecil diajarkannya duk caci maki ulama. Ini dia tuan-tuan dan puan. Kita kena ajar akidah yang betul. Maka saya tidak heran sebenarnya, hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban tuba lil ghuraba. Ini hadis sahih. Islam datang di zaman Rasulullah SAW sebagai ghariban, pelik. Orang-orang anggap pelik. Wa sayaudu ghariban, dan dia akan kembali di akhirat nanti. Akidah akhirat ni, akidah di akhir zaman ni, ghariban. Fatuba lil ghuraba. Bahagialah orang-orang yang gharib. Gharib tu maksud dia nampak macam pelik sikit lah. Lebih kurang macam tu. Demo pula ni kita kata pegang kepada majoriti ulama, majoriti umat. Majoriti umat menurut kajian Jordan, 19% of Muslim is either Asy'ariyah or Maturidiyah, which is Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah is less than 5 or 3%. Salafism is only less than 10%, less than 5-6%. Ini disebut dalam buku The 500 most influential Muslim in the world. Boleh sebut, baca buku tu, free, download je PDF. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok siapa tokoh-tokoh yang diangkat, yang dijulang tinggi. Lihat tokoh-tokoh tersebut. Siapa yang berjasa mengislamkan umat Islam di seluruh dunia ni, berapa banyak yang berjuangkan. Lepas tu dia orang pakai fallacy. Kita ni ikut Quran Sunnah. Bila kita kata ikut majoriti umat, dia keluarkan hadis tu, dia kata kami ni ghuraba lah, minoriti, sebab kami ni ghuraba. Ghuraba ni minoriti lah dia. Ulama tak faham hadis macam tu. Jadi kalau waktu saya di Maghribi tu, di Qarawin tu, salah seorang syekh saya tu, dia syarahkan, ghuraba bukan dengan makna macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Ghuraba tu contoh dia lah. Kita ada syariat fiqh kita yang kita amalkan kan. Hari ini orang anggap pelik lah. Syariat kita anggap pelik. Ada beberapa hukum hakam yang jelas di dalam kitab-kitab fiqh. Jelas dalam kitab fiqh. Contoh dia lah paling mudah lah. Khitan laki dan perempuan mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Maliki sunnat. Mazhab Abu Hanifah adalah mukramah. Makrumah ni dia satu penghormatan. Ni jelas.
Hukum dia jelas. Tapi of course kalau ada yang tak sesuai untuk khitan bagi perempuan, tak sunnah lah untuk khitan. Tak wajib lah nak khitan. Imrarkan sahaja. Imrar tu macam orang dah botak, pergi tahallul kan, pergi tahallul haji umrah. Kita buat apa? Kita pun imraruha, kita imrarkan saja, kita lalukan saja kan. Itu jelas kan kita. Tiba-tiba hari ini dia anggap sebuah jenayah. Jenayah huraba. Itu ini yang dimaksud dengan hadis tersebut. Kan? Kita solat ni dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam fiqh ni adalah istilah. Kalau ulama ni tak pakai kopiah ni, dianggap ialah macam fasik lah sikit. Zaman dulu ni macam fasik lah, lebih kurang macam tu. Kita dah kata halah berubah ni dah berubah lah, keadaan ni dah berubah lah, tak adalah nak kata fasik. Tapi minimum kalau ustaz tu pakai kopiah lah kalau solat tu, at least lah. Cuma saya kalau kat kampus saya khabar betul-betul, saya segan nak pakai. Sebab saya pakai kopiah nanti orang kata macam syekh pula. Padahal kita pensyarah-pensyarah semua sama rata, betul tak? Kecuali profesor, Prof Mazdia, saya doktor paling rendah dah ni. So saya sengaja tak pakai itu sebab tak naklah orang nanti duk kata Dr. Aiman macam syekh. Sebab saya pernah dulu pakai, habis kuliah subuh pergi ke universiti, pakai jalabah macam ni, pakai ni dengan kasut balroknya. Dia kata ada satu profesor tu, dia kata our syekh, dia panggil saya syekh dia. Saya kata tak boleh. Saya tukar tu cerita dia. Bukan apa nak ikut keadaan. Tapi kan, kita pakai kopiah ni solat tu minimum ni biarlah beradab, betul lah. Hari ni boleh orang kata ni pakai kopiah, pakai apa, jadi apa, kuno zaman dulu lah kan. Pakai jubah dah tak ni lah, tak payah lah. Nak tunjuk alim pakai jubah, nak tunjuk apa pakai serban. Ini pakai serban je dah boleh cari umat, suruh orang cium tangan dia. Siapa kata macam tu, tuan-tuan dan puan-puan? Kita ikut ulama bukan sebab dia pakai jubah, bukan sebab pakai serban, tak. Kita ikut ulama bila kita dengar kalam dia tu full of wisdom. Orang bukan Islam dengar cakap ulama tegur masuk Islam. Ada tak? Ada, bukan seorang, banyak saya jumpa. Tuba lil ghuraba. Tak apa. Syekh-syekh mana biasa pakai jubah, pergi UK, pergi mana pakai jubah, dakwah. Ghuraba. Pelik. Tapi berbondong-bondong orang masuk Islam. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan satu, bukan dua, bukan buat forum besar ribu yang datang 2-3 orang masuk Islam, Dato'. Bukan. Setiap kali waktu solat, beratus orang nak syahadah, 15, 20 waktu solat, satu waktu solat. Ni dia, tuan-tuan. Wisdom yang keluar dari lidah dia, dari lisan ulama ni, menyentuh hati manusia. Bukan jubah, bukan serban. Ada juga yang pakai jubah serban tapi tak ada yang masuk Islam juga. Ada, bukan tak ada. Pakai syaimah, pergi Saudi, pergi UK, London pakai syaimah. Tapi memang tak ada orang masuk Islam pun. Sebab apa? Sebab lidah dia tak ada wisdom. Orang bukan Islam dengar ni macam, ni menyampah tengok ni. Betul. Bila paling-paling keluar, duk kafirkan orang je kerja. Bida'ahkan orang. Ini fakta. Saya hidup di zaman tersebut, saya tahu. Berbondong-bondong orang masuk Islam bukan sebab jubah pakai serban, sebab lisan. Ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ghuraba, tuba lil ghuraba, bukan menunjukkan orang minoriti itu yang ghuraba, bukan. Suatu benda yang pelik, keadaan yang pelik itu menyebabkan orang, bukan sebab itu, sebab walaupun dia datang dengan yang pelik, tapi kerana dia datang dengan hujah Al-Quran dan sunnah, aqwalul ulama, ini yang menyebabkan orang terima. Kalau rujuk fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Mesir, Republik Mesir, dari dulu dia buat cara dia macam mana? Pertama,
isu, tasawur masalah. Dia bagi pendapat, dia keluarkan Al-Quran, dia keluarkan sunnah, dia keluarkan akwal ulama dari 4 mazhab. Cuba kita lihat. Lalu dia bagi kesimpulan hukum. Ini yang terjadi. Buka isu-isu yang dibahas pada hari ini. Sama ada akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi Mesir ni, Darul Ifta' Misriah ni bagi saya termasuk kajian mereka yang paling solid. Walaupun mungkin ada beberapa keadaan di Mesir yang tidak sesuai dengan kita. Contoh dia isu khitan perempuan lah. Sebab kalau kat sana, kalau sekali khitan, habis dah perempuan. Mazhab Syafi'i mana boleh macam tu, kan? Sebab itu bila mereka keluarkan haram kerana nak melawan pharaonic circumcision tu. Itu sebab dia. Faham? So kita kata, kita i'tizar, kita faham keadaan dia berbeza. Tapi apabila isu-isu lain, akidah, fiqh, tasawuf yang dibahas misalnya, tasawuf masalahnya, orang anggap pelik. Tak pelik, dibahas oleh ulama. Dah wujud perbahasan dia sejak generasi awal. Ulama yang besar, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, diteruskan sampai yang datang setelahnya, Abul Hasan Asy-Syadzili, diamalkan oleh Imam As-Subki, anak kepada Imam As-Subki, diamalkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, diteruskan kepada ulama tu sampailah kepada ulama-ulama alam Melayu. Wali Songo pun amalkan habis, kan? Tiba-tiba hari ni buat apa nak amalkan ni? Kita amal Rasul lah, tak perlukan amal semua ulama-ulama ni. Ingat, wirid-wirid yang diamalkan oleh golongan sufi ni tak ada sandaran Quran Sunnah ke tuan-tuan dan puan-puan? Imam Al-Haddad, Sultan Ratib Haddad, itu semua dari Al-Quran, hadis dan sunnah. Diamalkan, dibaca. Hanya sebab dengar Ratib Al-Haddad, ini bukan sunnah. Hanya sebab Hizib Bahar Imam Abu Hasan Syadzili, ini bukan sunnah. Hanya sebab Hizib Nasr Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ini bukan sunnah. Yang sunnah apa? Kalau nama dia Ma'thurat, itu sunnah. Dia tak tahu ke Hasan Syekh Asy-Syahid Hasan Al-Banna, susun Al-Ma'thurat itu pun datang daripada wazifah Zarruqiyah. Imam Ahmad Zarruq, dia susun wazifah. Orang namakan wazifah Zarruqiyah. Sebab nama dia wazifah Zarruqiyah, bukan Quran dan sunnah. Ma'thurat itu Quran sunnah. Padahal Ma'thurat itu datang daripada wazifah Zarruqiyah. Ini fakta tuan-tuan dan puan-puan. Ini fallacy. Ghuraba lah jadinya. So akidah kita di akhir zaman ghuraba, tak ada masalah. Yang penting kita ikut majoriti ulama atau tidak, itu yang penting. Ada sandaran, ada. Kalau tak tahu, tanya. Kita khabar lah. Orang awam memanglah dia tak tahu. Kita khabar. Ini Quran dia, ini sunnah dia, ini istidlal dia. Okey. Dah ada sandaran. Sebab itu Hizib Bahar Abu Hasan Syadzili, Imam Ahmad Zarruq. Ahmad Zarruq ni ulama hebat ni. Dia syarahkan mana Al-Quran dia, mana sunnah dia, mana dalil dia, disebut kat situ. Bukanlah tak ada sandaran, ada sandaran. Kecuali kita nak jadi pencaci maki ulama. Datanglah hari ini, berapa ulama ni tak maksum, tak payah pakai. Kita pakai Al-Quran dan hadis. Lepas tu walaupun sabit daripada Quran dan sunnah pun, dia akan caci maki amalan tersebut. Hanya sebab kejahilan orang-orang yang seperti ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi insya-Allah waktu pun dah malam. Saya iktifakkan pengajian saya sampai ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya.